Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan semuanya berada dalam rahmat, barakah, maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung kembali tajuk pandangan alam semesta. Kita akan melihat konsep manusia dari perspektif Islam. Minggu lepas kita telah lihat, dah bincang konsep ketuhanan ataupun konsep Allah Subhanahu Wa Taala daripada perspektif Islam. Ya. Jadi malam ini kita akan lihat pula konsep manusia yang merupakan persoalan penting, persoalan asas kehidupan setiap manusia. Ya. Akan bertanya kenapa dia tu dia, kenapa dia tu dia, ya. Kenapa dia diciptakan, kenapa dia tu ada, sebelum ni dia dekat mana, selepas ni dia dekat mana, ya. Itu merupakan persoalan-persoalan yang ada dalam diri setiap manusia. Sama ada dia itu Muslim ataupun bukan Islam, itu persoalan yang ada. Ya, itu merupakan fitrah. Dan apabila manusia berusaha untuk mencari kebenaran, maka Allah Ta'ala akan kurniakan hidayah kepada mereka. Ya. Jadi itulah yang kita akan bincangkan pada malam ni, insya-Allah. Okey, jadi apabila kita sebut manusia ni, kita nak lihat dari sudut kejadian. Sebelum tu, okey, dari perspektif Islam, manusia itu berasal daripada tanah. Ya? Jadi apabila kita sebut konsep manusia ni ataupun asal-usul manusia dari pandangan Islam ataupun dari perspektif Islam yang menjadi suatu keyakinan kepada kita bahawa manusia ni merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, ya. Maknanya sebelum manusia ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala telah mencipta malaikat. Malaikat itu dah ada. Allah Taala berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Ya. Allah Taala beritahu yang dia nak menciptakan, nak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini.
Jadi malaikat bertanya tentang kejadian, hikmat Allah Ta'ala nak jadikan khalifah di kalangan manusia itu, ya. Apakah pertanyaan malaikat? Adakah engkau ya Allah, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan. Padahal kami sentiasa, malaikat ni sentiasa bertasbih, bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu, ya, mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ya. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Jadi malaikat, ini persoalan yang menjadi bukan dia mempersoalkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia nak tahu. Ya. Bukan nak memperlekehkan Tuhan. Ya, sebab malaikat ini di antara kejadian hakikat malaikat itu ialah dia menurut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa saja yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan ingkar, dia akan turut, kerana itu adalah malaikat. Malaikat ni dia tidak ada hawa nafsu, ya. Dia sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertanyaan dia itu adalah untuk tujuan padanya adalah bukan nak memperlekehkan Allah Ta'ala yang menciptakannya, tetapi adalah untuk mengetahui hikmah Allah Ta'ala nak menciptakan manusia ini sebagai khalifah, kerana manusia ini sifat-sifatnya akan bermusuh-musuhan, berbunuh-bunuhan. Ya? Kenapa malaikat tahu sedangkan Allah Ta'ala tak cipta lagi? Ini satu topik yang lain lah. Ada orang kata sebenarnya ada Adam sebelum Adam. Itu ada perbincangan lain. Atau ada perbincangan yang agak panjang. Namun peringkat kita ni cukup kita kena akui bahawa Allah Ta'ala menciptakan makhluk manusia yang pertama adalah Adam AS sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini menggambarkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala dari perspektif Islam, Allah Ta'ala menciptakan manusia. Maknanya manusia ni dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah tentu apa yang kita bincangkan ini, apa yang menjadi suatu keyakinan kepada umat Islam yang ada dalam agama Islam dan juga agama-agama yang terdahulu sebelum Islam ataupun seperti agama yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengakui bahawa manusia ini adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bagaimana pula dengan kita pada hari ini yang terdedah dengan sistem pendidikan, sistem pembelajaran dengan teori evolusi, teori Darwinism, kan? Saya rasa budak-budak bio, student-student bio mesti dalam kelas akan bincang tentang teori evolusi Darwin, kan? Mesti dalam A-level. Saya pernah tanya, saya tak tahu dah silibus bio sekarang ni macam mana, tapi saya pernah tanya student-student dulu, memang evolusi ni sebahagian satu topik dalam biologi, ya. Jadi macam mana pula, ya? Kalau masa saya dahulu belajar sekolah rendah dulu, memang sampai ada TV pendidikan apabila bincang sejarah menggambarkan kejadian manusia itu bukan bermula daripada zaman Nabi Adam, bermula zaman apa? Zaman batu, zaman apa lagi? Zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, Neolitik, Kalkolitik, zaman besi, zaman gangsa, zaman besi, ya. Itu perkembangan manusia, ya. Menggambarkan betapa manusia daripada peringkat awal tu tak tahu apa benda. Manusia yang bersifat herbivore, makan daging je, makan jadi pemburu, tak ada masak dan sebagainya. Jadi macam mana? Dan digambarkan manusia ni
mengikut teori Darwin daripada monyet kan. Daripada monyet kecil, lepas tu besar sikit, tangan jadi panjang, lepas tu belakang dia yang bengkok, lepas tu jadi betul sikit. Dulu muka memang teruk, lepas tu lama-lama jadi handsome, sampailah kepada hari ini. Jadi itu suatu kepercayaan juga, ya. Dan inilah yang telah menyebabkan sebahagian manusia mempercayainya, ya. Sama ada dan telah menyebabkan suatu masalah, ya. Saya tengok dalam temu ramah, ditanya kepada satu temu ramah, orang ramai di barat, ya, tanya, adakah kamu percaya dengan Darwin? Ada yang menyatakan dia percaya, tapi dalam masa yang sama dia percaya juga bahawa daripada Adam dan Hawa, kan, dalam sifat orang Kristian benda tu ada. Jadi timbul confuse, ya. Dan ada yang langsung tak terima dah agama sebab dia nampak rasionalnya tentang evolusi ni. Jadi apabila kita baca Quran, Allah Ta'ala beritahu daripada Nabi Adam. Nabi SAW sebut Adam tu daripada tanah. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Jadi macam mana? Ya? Jadi macam mana pula kita sebagai pelajar Muslim nak menjawab soalan biologi umpama, soalan evolusi? Nak jawab ikut Quran ke ikut silibus? Mungkin ada siapa-siapa yang ambil bio, boleh bagi pandangan. Mungkin tak ada yang ambil bio kot ni. Jadi ini merupakan persoalan yang kita kena faham, ya. Walaupun dah ada dalam silibus, saya tak pastilah macam mana, tetapi namun kita sebagai Muslim hendaklah yakin bahawa kita ni daripada Nabi Adam. Kita ni dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya pun evolusi itu hanyalah teori, kan. Dia bukan bersifat fakta. Tak ada yang sebut fakta evolusi, kan. Ini sekadar teori. Tapi oleh kerana media, kerana peranan musuh-musuh ataupun barat itu sendiri yang cuba memisahkan agama daripada kehidupan ini, menyebabkan teori ataupun falsafah Darwinism itu telah menjadi asas kepada wujudnya falsafah sekularisme, ya. Jadi sekularisme ini merupakan suatu ajaran yang memisahkan agama dengan kehidupan, yang menjadi asas kepada penerimaan kepada falsafah ataupun ideologi sekularisme yang memisahkan agama dengan kehidupan ini ialah di antaranya apa yang telah dikemukakan oleh Darwinism ataupun teori Darwinism. Kerana apa? Kerana mereka percaya bahawa manusia ini bukan daripada Tuhan, tetapi dia wujud secara semula jadi. Maknanya perkembangan kita yang hebat pada hari ini, ya, muka yang handsome, hidung mancung, lubang hidung ke bawah, ya, pakai dengan adanya pakaian, adanya kulit putih, kulit macam-macam lah, ya. Jadi itu menggambarkan ianya merupakan suatu perkembangan secara nature, secara semula jadi. Maknanya tak ada kaitan dengan Tuhan. Jadi dengan perkara tersebut, kenyataan pada pandangan mereka menyebabkan Tuhan tu sebenarnya tak ada, agama tu tak perlu sebab kita ini sebenarnya wujud secara semula jadi. Jadi daripada titik tolak itulah, ya, maka falsafah-falsafah yang berkaitan dengan sekularisme, kebendaan telah menjadi suatu anutan kepada manusia. Jadi falsafah seperti ataupun ideologi seperti komunis ke, sosialis ke, kapitalis ke diterima oleh manusia. Kerana apa? Kerana ianya telah memisahkan manusia daripada agama, daripada Tuhan. Tuhan dekat masjid saja, luar daripada tempat ibadah tak ada Tuhan, ya. Jadi ianya merupakan kesan daripada
teori tadi. Ya. Jadi sebab itulah penting kita memahami kita sendiri dari perspektif Al-Quran, dari perspektif Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kita lihat ya, manusia itu daripada kalau kita lihat dalam surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12. Saya cuba tengok ya, surah Al-Mu'minun. Okey ya. Kalau dalam surah Al-Mu'minun, okey. Terima kasih Faris, cepat ya. Saya ni lambat sikit. Surah ayat yang ke-12 ya hingga ke-14. Allah Taala sebut menyatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah, ya. Allah Taala sebut secara jelas min tin, ya, daripada tanah. Jadi Allah Subhanahu mengikut Ibnu Katsir, ya, Allah Taala berfirman menceritakan permulaan kejadian manusia yang dibentuk dari sari pati tanah, iaitu Adam alaihissalam. Allah Taala menciptakan Adam dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, ya. Jadi ini pandangan para alim ulama, ya. Jadi sebenarnya tentang kejadian manusia ini, ya, tentang kejadian manusia yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ini dari kalau kita tengok ayat yang ke-14 pula, ayat yang seterusnya, thumma ja'alnahu nutfatan min qirarin makin, yang ke-14, ya, atas lagi. Okey, yang ke-14, ya. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku, ya. Thumma khalaqna nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqna mudghatan 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kami ciptakan air benih itu, ya, dari menjadi sebuku darah beku daripada air mani tadi, menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Allah Ta'ala ciptakan daging, lepas tu Allah Ta'ala cipta daripada daging itu jadi beberapa ketul tulang. Kemudian kami balut tulang itu, ya, dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk ia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya, maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Ayat ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila? Ya, bila agaknya? Lebih kurang 1,500 tahun yang telah lalu. Cuba kita bayangkan, kita imagine. Kalau kita tengok cerita Melayu lah, cerita P. Ramlee. Pendekar Bujang Lapuk ke, tu baru lagi. Hantuah kan, Hantuah lebih kurang dalam 400-500 tahun. Kita boleh dapat gambaran manusia yang hidup pada zaman tu. Ataupun kita tengok cerita-cerita barat umpamanya. Cerita koboi, ya. Jarak mereka dengan kita agaknya berapa ratus tahun. Berapa ratus tahun agaknya? Mungkin 200-300 tahun. Ya. Agak-agaknya adakah manusia ataupun ahli-ahli sains dah dapat faham tentang proses kejadian manusia ni dan janin ni? Tak ada. Ya. Tetapi Al-Quran dah sebut 1,400 tahun yang telah lalu. Sebab itu adalah seorang ahli embryologi, Profesor, saya lupa nama, ya,
Kellermore apa nama daripada Kanada ya, telah masuk Islam kerana dia terkejut apabila mendapat maklumat tentang ayat tersebut. Sebab apa dia kata? Dia kata teknologi yang mengetahui proses kejadian manusia ni, proses perkembangan janin manusia ini berlaku dalam abad ke-19. Apabilanya ada ultrasound dan sebagainya kan. Tapi Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran dah cerita 1400 tahun yang telah lalu. Mustahil Muhammad yang tulis Al-Quran pastinya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, maknanya Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Quran itu bukan rekaan Muhammad. Ya, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Ya, jadi dengan sebab itulah dia mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia menjadi seorang Muslim. Kerana apa? Kerana dia mengkaji tentang biologi. Jadi inilah satu keyakinan kepada kita betapa manusia ni sebenarnya dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Allah Ta'ala cerita ya. Dan kalau kita nak detail lagi, saya rasa tak perlulah detail lagi perkataan-perkataan tersebut ya. Kalau kita detail lagi tu dari sudut lugah, dari sudut bahasa Arab pula tu, dia akan mendalam lagi, akan lebih yakin lagi kita dengan Al-Quranul Karim. Umpamanya disebut dengan mudghah, alaqah, seketul daging macam mana ya. Lepas tu ada ayat yang lain Allah Ta'ala sebut ya, daging apa yang tergantung ya. Ada yang terjemahkan seperti lintah ya, dan apabila terjemahan itu dilihat, dikaji oleh ahli-ahli embryologi tadi ya, ahli-ahli doktor tadi yang tentang perkembangan janin itu, dia tengok memang betul lah ya, kejadian manusia itu. Ada yang disebut dengan daging yang dimamah. Daging kalau kita mamah ada kesan gigitan ya, ketulan daging tu. Dan itulah di antara bentuk janin yang ada dalam rahim perempuan. Ya, jadi ini sesuatu yang mustahil manusia boleh tahu yang jarak dengan kita 1500 tahun yang telah lalu. Ya, jadi sebab itulah ya, apabila kita renung diri kita ni, kita tadabbur Al-Quran, kita renung diri kita ya, kita akan lebih yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Sebab itulah ya, dalam nak memahami agama ni, Allah Ta'ala suruh kita fikir tentang diri kita. Jangan fikir tentang Allah Ta'ala. Ya, kita tak mampu. Sebab diri kita sendiri pun kita tak boleh nak fikir. Ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kamu fikirlah apa yang Allah Ta'ala ciptakan, jangan fikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ni orang cuba nak fikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab itulah dia jadi masalah. Nak fikir tentang Tuhan ni, macam ni, Tuhan tu maha hebat, kehebatan Tuhan tu jadi digambarkan macam-macam. Ada Tuhan tu yang banyak tangan. Kerana apa? Kerana Tuhan tu maha pemurah, dia kata. Ada Tuhan tu banyak kepala, ada Tuhan tu buncit perutnya kerana apa? Senang hati. Kan? Digambar. Jadi sebab kenapa? Kerana dia berfikir dalam ruang yang Allah Ta'ala tak benarkan. Ya, sedangkan kita ni Allah Ta'ala suruh fikir tentang kejadian, bukan suruh fikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Okey, seterusnya boleh buka semula. Tujuan penciptaan manusia. Boleh tengok Faris. Bukan yang mana Ustaz? Yang tadi slide tadi. Yang kejadian manusia tu. Okey ya. Okey jadi unsur-unsur kejadian manusia. Okey. Unsur-unsur kejadian manusia, ada jasad, ada sebenarnya dalam Al-Quranul Karim
Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, yang berlainan, tetapi kita terjemahkan dengan manusia. Contohnya Allah Subhanahu wa taala sebut An-Nas, ya. Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas, ya. Perkataan An-Nas biasa kita jumpa dalam Al-Quranul Karim, ya. Jadi perkataan An-Nas itu menggambarkan manusia merupakan makhluk sosial, ya. Makhluk sosial. Ya. Seterusnya Allah juga menyebut manusia itu sebagai khalifah, yang ayat yang dibaca yang awal-awal tadi, ya. Yang Allah Taala sebut wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Itu juga merupakan tujuan Allah Taala cipta manusia, ya. Jadi ia ini menggambarkan manusia ini merupakan makhluk yang akan menguruskan dunia. Menguruskan dunia ini dengan adil. Menguruskan dunia maknanya jadi politik lah, jadi ahli politik, atau bukan jadi ahli politik, jadi orang yang mengurus dunia. Mengurus maknanya mentadbir lah, mentadbir dunia ini dengan agama, ya. Hirasatud din, jaga agama, wasiyasatud dunya bih, dan uruskan dunia ini dengan agama. Seperti mana Imam Al-Mawardi menterjemahkan perkataan khalifah itu ialah iqamatuddin wa siyasatud dunyabi, dirikan agama dan uruskan dunia ini dengan agama. Maksudnya kita urus dunia ini dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut manusia ini dengan Bani Adam, ya, bahawa kita ni keturunan Adam, ya. Bukan Allah Ta'ala cipta Adam lepas tu kita ni jadi daripada yang lain, tak. Kita ni semuanya daripada keturunan Nabi Adam. Kullukum min Adam. Setiap kamu ini datangnya daripada Nabi Adam alaihissalam, ya. Jadi kenapa ada orang Melayu, kenapa ada orang India, kenapa ada orang Cina, kenapa ada orang Inggeris, putih dan sebagainya, semuanya sebenarnya adalah daripada Nabi Adam, ya. Kenapa muka berbeza-beza? Perbezaan itu wujud supaya kita berkenal-kenalan, kita bertaaruf, ya. Kalau sama saja susahlah kan. Sama muka sama, ya, susah, ya. Jadi itu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Okey, seterusnya ia juga menggambarkan bahawa manusia yang mula dicipta ialah Adam alaihissalam, telah ada nilai-nilai pengetahuan. Jadi apabila sebut kita ni daripada Nabi Adam, maknanya manusia itu dah ada pengetahuan, ya. Jadi kalau dulu masa saya kecil-kecil dulu, mungkin tengok cerita kartun umpamanya zaman batu apa? Flintstone. Flintstone, kan? Menggambarkan manusia ni macam tak ada pengetahuan langsung, Betul tak? Lepas tu, dan inilah yang didedahkan kepada kita. Ya, kalau kita pergi ke museum, ke zoo pula, museum kan. Saya rasa pernah kita buat lawatan ke zoo dalam Malaysia Studies, ya. Tapi nak macam mana, dah tak ada subjek itu. Dulu kita pernah pergi ke zoo kan. Pergi ke museum. Apabila ke museum kita tengok sejarah. Sejarah peradaban manusia ni, dia gambarkan kita ni zaman Paleolitik tu duduk dalam gua. Macam tak ada pengetahuan langsung, ya. Kan? Gambarkan ialah duduk dalam gua, macam itulah kejadian. Maknanya kalau itu maknanya Nabi Adam macam tu ke? Kan? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Taala telah mengajar Nabi Adam alaihissalam dengan nama-nama. Kan itu yang kita belajar dalam Al-Quran. Maknanya 'allama, Allah Taala telah mengajar, dia telah mengetahui, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala campakkan, jadikan Adam dengan Hawa dalam keadaan yang tidak berpakaian, lepas tu ada perasaan malu. Perasaan malu itu merupakan fitrah daripada situ, dah tutup lah, ya. Kan maknanya Allah Ta'ala cipta manusia ini seiring dengan pengetahuan, ya.
maknanya asas pengetahuan tu dah ada. Bukan maknanya manusia peringkat awalnya buruk, yang seperti mana yang diperkatakan oleh Darwin, ya. Tapi saya rasa Darwin sendiri pun tak percaya, kan. Orang selepas tu yang percaya ataupun jadikan sebagai asas sebenarnya untuk merosakkan peradaban manusia saja. Ya. Okey, jadi itulah yang Barat kemukakan kepada kita, yang menyatakan bahawa kewujudan manusia ni wujud lebih kurang 2 juta tahun yang telah lalu, ya. Sedangkan Al-Quran menyatakan manusia yang pertama dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah Adam AS. Dan dalam Al-Quranul Karim juga menyebut perkataan al-bashar yang diterjemahkan dengan manusia, ya, makhluk manusia ni. Jadi al-bashar itu membawa maksud manusia ni ada fizikal, ya, boleh bertindak secara fizikal, membesar, membiak, ya, perlu kepada makanan dan sebagainya, ya. Jadi sebab itulah manusia ini sesuai menjadi khalifah. Allah Ta'ala tak cipta, tak lantik malaikat ni jadi khalifah sebab dia bukan ada jasad macam kita, kan. Macam mana dia nak uruskan ternakan, dia nak uruskan pertanian, ya. Bukan itu yang kemampuan yang dia ada. Ya, Allah Ta'ala fitrahkan makhluk malaikat ni bukan itu kerja dia. Yang dapat menguruskan dunia ini yang berbentuk fizikal itu ialah manusia. Kerana apa? Kerana manusia itu al-bashar, adanya jasad seperti mana yang ada pada hari inilah, ya, yang ada pada kita ni, ya. Adanya fizikal, boleh membesar, boleh membiak, ya. Ada hawa nafsu, ya, dan sebagainya, ya. Contohnya di antara faktor kemajuan kerana adanya nafsu, kan. Malaikat ni dia tak ada nafsu. Malaikat ni tak ada nafsu. Ya, jadi dengan ada nafsu lah, ya, maka kita lihat perkembangan, ya, kemajuan dan sebagainya kerana kita nakkan memenuhi nafsu, ya. Tetapi dalam masa yang sama ada pula gangguan daripada apa, syaitan, ya, ataupun nafsu yang, nafsu itu sendiri ada nafsu yang baik, nafsu yang buruk, mazmumah dan sebagainya, ya. Jadi itu di antara hikmah Allah Ta'ala ciptakan manusia yang disebut dengan perkataan al-bashar. Okey, seterusnya Faris. Okey, jadi Allah Ta'ala ciptakan manusia ni mempunyai hak-hak tertentu yang disebut dengan hukukun nas, ya. Yang pertamanya menjadi hak manusia ni, yang menjadi tanggungjawab kita, hak hukukun nas ataupun hak-hak manusia, iaitu yang wajib, yang perlu kita kena tahu, dan kita kena buat. Yang pertamanya kita kena kenal diri dan pencipta, ya. Jadi manusia merupakan makhluk yang lemah. Kita ni adalah makhluk yang lemah. Lemah tak kita? Lemah lah, kan. Sebab itulah kita belajar, sebab ini kita lemah. Kenapa kita baca buku sedangkan benda tu dah diajar oleh guru dalam kelas, kerana kita lupa, ya. Itu menandakan kita lemah. Kadang-kadangnya benda yang kita tak nak lupa, dia tak lupa pula, kan. Benda yang kita nak ingat, dia lupa pula, kan. Kerana benda-benda masalah-masalah, kan. Padahal kalau kita tak ingat, tak ada masalah dah. Tapi apabila kita duk ingat tu yang masalah tu, yang jadi depression dan sebagainya tu, kan. Sebab kita tak boleh nak hilang. Kita tak boleh nak melupakannya. Tetapi ada benda yang kita nak ingat, kita lupa. Sebab itulah kita sentiasa belajar, kita membaca dan sebagainya. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahawa hakikat manusia itu dia adalah makhluk yang lemah. Dia tidak boleh hidup sendiri tanpa bantuan makhluk lain. Jadi oleh yang demikian kita tak boleh hidup sendirian. Kita kena hidup bermasyarakat. Kita kena membantu, ya. Apabila kita lemah ni, kita kena ada tolong menolong, bantu membantu. Itu merupakan hakikat kejadian kehidupan manusia. Manusia amat perlu kepada petunjuk dan ajaran pendidik,
pendidikan untuk mengendalikan kehidupannya. Petunjuk yang sebenar ialah daripada pencipta sebenar yang menjadikannya. Jadi oleh demikian kita kena belajarlah ya. Dan petunjuk kepada kita yang ataupun sumber pendidikan ataupun sumber ilmu yang paling tinggi ialah daripada pencipta, iaitu Al-Quran Al-Karim. Maknanya dengan nak kenal diri kita mesti berpandukan dengan Al-Quran. Nak kenal Tuhan pun mesti berpandukan dengan Al-Quran, ya. Kalau tanpa Al-Quran, ya, maka kita akan jadi seperti Darwin nanti. Ya, jadi kita kena ada panduan daripada pencipta. Okey, jadi maknanya itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena mengetahui garis panduan dan pedoman. Menjadi kewajipan manusia mengetahui garis panduan dan pedoman secara sedar, yakin, bukan ikutan semata-mata. Jadi dalam kita nak menunaikan hak kita ni, tanggungjawab kita ialah kita kena tahu garis panduan. Apa dia garis panduan? Iaitulah peraturan-peraturan hidup, hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib kita kena tahu. Itu adalah tanggungjawab kita. Yang itulah yang disebutkan dengan hukukun nas. Yang ketiganya, memilih perkara yang baik. Apabila kita dah tahu garis panduan hukum hakam ini halal ini haram, jadi menjadi hak, menjadi tanggungjawab kepada kita, kita kena pilih yang baik. Kita kena suka kepada kebaikan, kita kena suka kepada kebersihan, kita kena suka perkara-perkara yang positif. Ya, perkara-perkara yang negatif tu kita kena tidak suka. Kita kena latih, kita kena berusaha untuk kita tidak suka. Walaupun hawa nafsu kita suka. Tapi oleh kerana benda tu benda yang tak baik, maka kita kena berusaha supaya kita tidak suka. Contohnya apabila kita tengok berlakunya bentuk rasuah ke, bentuk kezaliman dan sebagainya, kita tak boleh rasa seronok. Ya. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman. Cenderung apa? Cenderung maknanya kita seronoklah. Ya, kita rasa okey je kepada orang yang melakukan kezaliman. Fatamassakumun nar, nanti kamu akan disentuh dengan api neraka. Jadi itu menjadi kewajipan kepada kita. Sebab kita ni ada hawa nafsu. Kalau kita tengok benda-benda yang tak baik, kita biarkan sahaja, maka kita akan tertarik dengan perkara-perkara yang tidak baik. Dan apabila kita dah pilih perkara yang tidak baik, maka kita tidak boleh salah lagi kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita sendiri yang telah memilih perkara yang tidak baik. Ya, jadi menjadi kewajipan kepada kita untuk memilih perkara yang baik. Yang keempatnya, menunaikan ibadah. Ya, ini merupakan tanggungjawab kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia malaikat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan kita juga kena faham konsep ibadah dalam Islam yang macam mana. Yang bukan maksudnya apabila kita sebut kita kena mengabdikan diri kepada Allah dalam masa kita solat sahaja, kita berada di masjid, di surau sahaja, tetapi seluruh kehidupan kita ini, seluruh masa yang ada, kita mestilah menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekadar semayang sahaja kita beribadah kepada Allah, keluar pada semayang kita kerja tu, kita jadi hamba orang, maka salah lah, tak betul lah. Ya. Jadi sebab Allah Ta'ala ciptakan masa kita 24 jam sehari semalam untuk kita ni, maka 24 jam tu kita mesti menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah semayang saja kita tunaikan sebagai hamba Allah, maknanya dalam 24 jam, mungkin dalam 30 minit je kita jadi hamba Allah Ta'ala. Ya, 23 jam lagi itu bukan hamba kepada apa. Jadi sebab itulah ya, kita kena tunaikan ibadah. Ya. Sebagai bukti kita taat kepada Tuhan, kepada Tuhan, iaitu kepada Tuhan. Yang kelimanya, persediaan untuk hari pembalasan. Ya. Manusia akan mengetahui hari pembalasan, jadi manusia perlu melengkapkan persiapan diri untuk menghadapinya. Dengan kepercayaan kepada hari kiamat lah ya, maka kita akan menjadi orang yang tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi hari ini kita tengok kadang-kalanya orang tu buat benda yang baik, tapi
dibalas dengan benda yang tak baik juga. Ada orang tu buat perkara yang tak baik tapi sentiasa dapat kebaikan. Dengan adanya kepercayaan kepada hari kiamat, maka kita menjadi orang yang tidak berputus asa. Kerana apa? Kerana ada pengharapan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Ya. Ini di antara kelebihan yang ada pada orang Islam. Dan kita bagi okey, sikit lagi. Okey, seterusnya. Alam semesta, ya. Al-Quran. Okey, dah masuk azan, kita bagi laluan kepada azan. Sekejap. InsyaAllah ya, saya sambung sikit lagi ya. Okay, seterusnya alam semesta. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala bukan menciptakan makhluk manusia saja ya, tapi alam semesta ini adalah ciptaan Allah Taala juga. Maknanya yang lain daripada Allah Taala adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata UFO tu makhluk asing. Kalau ada pun lah ya, maka ia juga merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak asing pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada. Ada ke? Tak ada, wallahu alam ya. Dia bukan jadi rukun iman. Percaya ke tak percaya ke, dia tak mengurang dan melebihkan jadi iman kita ya. Okey, dalam Al-Quranul Karim dalam surah Maryam ayat ke-5, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa dia adalah Tuhan di langit dan di bumi ya. Rabbus a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada antara keduanya. Oleh itu sembahlah engkau akan dia dan bersabarlah dengan tekun tetap dalam beribadat kepadanya. Allah Ta'ala suruh sabar dalam beribadah. Kerana apa? Dalam beribadah banyak ujian. Ya? Dalam ujian. Ya? Dalam ibadah solat pun ada ujian. Ya? Ujian, kita sepatutnya khusyuk tapi biasa terawang-awangan juga kan. Nak habis tu baru ingat pada Allah Ta'ala. Ya? Jadi itu semua ujian. Jadi kita kena usahalah ya, supaya jadi lebih sempurna lagi. Adakah engkau mengetahui sesiapa pun yang senama dan sebanding dengannya? Ya? Tak ada Tuhan yang sebanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu kosmologi, kosmos ialah ilmu yang menyelidik tentang asal-usul kejadian alam sekitarannya, aspek-aspek perkembangannya, penyelidikan teori tentang watak alam dan perkembangannya sebagai suatu sistem yang teratur. Ya? Jadi ilmu kosmos, ilmu alam alam jagat raya sana tu semuanya adalah ilmu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ya.
ilmu astronomi dan sebagainya, semuanya itu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Alam semesta, universe, ialah segala yang ada di langit, di bumi dan di antara keduanya, fis samawati wal ardi wa ma bainahuma, merupakan makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alam semesta daripada perspektif Islam ialah sebagai yang pertamanya ayatullah, memperlihatkan sunnatullah dan fitratullah tabi'i, hukum dan peraturan alam, ya. Jadi sebab itulah ya, apabila kita nak kenal Allah, kita kena fikir, kita kena tadabbur tentang alam ini, ya. Hari itu saya pernah sebut bagaimana seorang Mak Saleh daripada Australia, ya. Dia frust dalam kehidupannya, ya. Lepas tu dia nak cari agama, lepas tu satu hari tu dia dah meluk, dia dah Hindu, dia dah pergi Buddha, dah pergi Kristian, dah pergi Jews lagi. Last kali orang suruh dia masuk Islam. Lepas tu dia pun nak buat uji kaji. Jadi dia masuk dalam sebuah bilik, bilik yang gelap. Lepas tu dipasang lilin, ya. Lepas tu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masa tu dia dah ada titik kepercayaan kepada superpower, ya. Tuhan yang Maha Hebat ni. Dia minta supaya Allah Ta'ala ataupun Tuhan tunjukkan kalaulah Islam ini adalah suatu agama yang benar, tunjuk sesuatu yang miracle yang dia dapat lihat. Dia nak umpamanya dalam keadaan macam tu, mungkin lampu terpadam ke, ya, lilin balik ke, contohnya. Dia minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Dia nak tengok, ya. Jadi dia duduk tunggu lama-lama, dia pejam mata, tak ada juga. Sampai satu peringkat dia rasa macam dah frust. Lepas tu dia pun dah frust lah akhirnya. Dia pun buka Quran. Dia buka Quran, ayat yang pertama yang dia baca, yang terjemahannya, Allah Ta'ala sebut dan surah apa saya dah lupa. Adakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Ta'ala afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah Ta'ala ciptakan unta, ciptakan langit yang tidak ada tiang, gunung ganang yang menjadi pasak bumi, ya. Allah Ta'ala suruh tengok benda tu, ya. Barulah dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala jawab bila dia membaca Al-Quranul Karim. Dan saya rasa dan ramai juga orang yang ada pengalaman, kalau dia ada masalah, kalau dibaca Al-Quran, ya, masalah tu akan diceritakan ataupun dikongsi ataupun diselesaikan oleh Al-Quranul Karim. Cubalah, ya, kalau kita ada masalah apa-apa, bukalah Al-Quranul Karim. Kita tengok terjemahan, akan ada jawapannya. Kita kena tadabbur, insya-Allah, ya. Jadi sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ciptakan alam ini sebagai ayat Allah. Jadi ayat Allah ataupun tanda Allah Ta'ala ni, dia ada dua. Ya. Satu yang disebut dengan ayat-ayat yang makru'ah, iaitulah Al-Quranul Karim. Ayat-ayat yang dibaca. Yang tadi yang saya sebut tadi, ayat yang dibaca. Dan ada satu lagi ayat yang disebut dengan ayat-ayat yang mangzurah, yang dilihat. Ya. Maknanya kita lihat tentang kejadian ini, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Saya tengok YouTube Zahris, yang mengembara basikal secara solo, seorang diri, ya. Daripada pergi ke Himalaya sebagainya, sampai ke kawasan Arktik, ya. Apabila dia tengok, dia cerita dia kait dengan hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok aurora ke apa dekat Iceland, yang cahaya yang boleh bergerak-gerak tu kan, sebab matahari dia pukul tengah malam pun ada matahari lagi, banyak benda-benda yang dia rasa dia begitu takjub dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi sebab itulah kita ada masa kita kena masuk, pergi ke laut ke hutan ke, walaupun kita dah duduk tepi hutan dah, tapi kita jarang duduk fikir sebab kita masih lagi duduk tengok bangunan dan sebagainya. InsyaAllah, ya.
Okey, seterusnya Kitabullah itulah buku Allah tanpa sempadan, ilmu tanpa batas, penuh perencanaan, teratur seimbang, sepadu kitaran, berpasangan, bukan bukan tanpa apa-apa sebab, ya. Maknanya alam ini ada peraturan dia, ya, ada sistem dia, ya. Maknanya ianya bukan tanpa pencipta, ya. Maknanya kalau kita pegang kertas ni, kita lepas kertas ni jatuh, ya. Oh, kita belajar tu gravity, ya. Gravity itu sendiri merupakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Apa sahaja, ya. Jadi apabila kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar chemistry ke, kita belajar engineering ke, semuanya itu adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat yang mangsurah. Apabila kita tak ikut hukum Allah Ta'ala, dia akan rosaklah. Kan? Contohnya orang buat engineering, buat surau ni. Okey, surau besar ni, simen perlu kepada 100 tan umpamanya. Besi 500 tan. Besi banyak pada simen pula. 50 tan umpamanya. Contohnya lah, saya tak tahu. Tapi oleh kerana kita, kontraktor tu dia nak untung, dia tipu. Besi, semen sepatutnya 100 tan, dia pakai 90 tan saja, yang lainnya pasir. Besi sekarang ni mahal, dia nak untung, sepatutnya 50 tan, dia 30 tan saja. Maknanya dari sudut hukum engineering yang dia belajar, sepatutnya itu yang dia, tapi dia tak ikut. Apa akan jadi? Dia akan tak lama lah, dia akan runtuh dan sebagainya. Sebab itulah pernah satu ketika di Turki, cerita lebih kurang 10 tahun yang lalu, apabila berlakunya gempa bumi yang begitu hebat di Turki, banyak bangunan runtuh. Yang peliknya, bangunan yang runtuh, bangunan baru. Bangunan yang pernah dibina di zaman Uthmaniyah tak runtuh. Jadi kesimpulan hasil daripada kajian yang dibuat, kerana apa? Kerana orang yang buat bangunan pada ketika itu, dia banyak tipu, rasuah dan sebagainya. Sehingga ada satu filem, filem kartun, dia orang buat, dia buat suatu kritikan terhadap jurutera ni. Dia dalam Al-Quran ada cerita tentang orang yang berada dalam syurga dengan orang yang berada dalam neraka. Ya. Jadi berlaku komunikasi orang syurga dengan orang neraka. Jadi oleh kerana lama dah duduk dalam syurga dan duduk neraka ni, masing-masing ada rasa rindu lah, ya, masing rindu. Jadi macam mana dia bercerita, ini satu perkongsian lah, ya. Jadi dia pun buat meeting, masa tu pakai wifi, pakai internet ke apa. Maknanya dia nak jumpa lah. Jadi dia nak jumpa, cara nak jumpanya kena buat jambatan. Ya, jambatan tu mungkin 100 tahun. Ni kita kartun. Ya. Maknanya dalam tempoh 100 tahun ada jambatan daripada syurga, dan ada akan siap jambatan daripada neraka. Maknanya dia akan jumpalah. Sampai peringkat yang sepatutnya, jambatan daripada neraka dah siap. Jambatan daripada syurga tak siap, tak ada. Jadi orang yang berada di neraka ni stres lah, kecewa, janji nak jumpa, masing-masing nak buat jambatan. Lepas tu adik-adik neraka ni tanya, kenapa tak buat jambatan? Hari tu janji nak jumpa kan, nak buat jambatan. Ahli-ahli syurga jawab macam mana? Semua kontraktor, engineer tak ada dalam syurga, semuanya masuk neraka. Faham tak maksud saya? Maknanya, oleh kerana dia orang bengang sangat terhadap kejuruteraan pada waktu itu yang banyak buat rosak, ya, ramai orang mati, ya, menyebabkan dia orang menganggap semuanya jurutera-jurutera ni semuanya masuk neraka. Sampai pada peringkat tersebut. Kenapa? Kerana tidak ikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh demikian, kepada yang belajar hukum-hukum chemistry dan sebagainya, ya,
yang nak di-apply dalam kehidupan nanti, kita kena ikut peraturan-peraturan tersebut. Ya, kerana ia juga merupakan ayat-ayat Allah ataupun peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, okey. Ada lagi ke slide, Faris? Hak-hak alam ya. Ya, seterusnya peraturan Allah terhadap alam. Allah Taala, alam ada ciptaan Allah, ada permulaan dan penghujungnya. Yang keduanya keperluan alam untuk manusia, ya. Alam, manusia ni perlu kepada alam. Alam tak perlu kepada manusia pun, ya. Keperluan menjaga alam, oleh demikian kita perlu menjaga alam, dan alam sebagai tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekadar itu saja, dah panjang agaknya malam ni. Mungkin ada apa-apa soalan nak tanya? Yang ada dalam ni dah ada dalam kampus tak? Tak ada. Faris. Okey, jadi sekadar itu sahaja, ada ya. Semua dah ada, sebagainya dah ada dalam kampus ya. Jadi jaga-jagalah SOP ya. InsyaAllah itu juga sebahagian daripada peraturan yang perlu kita ikut ya. Kalau tidak, lambatlah lagi anda semua nak sembahyang dekat surau ya. Jadi insyaAllah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bincang topik lain pula pada minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.